Selamat siang dan bertemu sekali lagi dalam channel Belajar Matematik Om Zaimus. Jadi pada hari ini materi pembelajaran kita ialah bagaimana untuk melakar graf fungsi nilai mutlak. Di mana subtopik ini adalah sebahagian daripada topik bab 1 fungsi matematik tambahan tingkatan 4. Namun sebelum kita lanjut untuk melakar graf fungsi nilai mutlak, eloklah saya imbas kembali kedudukan suatu titik pada suatu satah kates dan bagaimana untuk melakar graf fungsi linear. Baik, untuk satah kates biasanya terdapat dua paksi, iaitu paksi X dan paksi Y. Di mana persilangan antara paksi X dan paksi Y ini di tengah-tengah ialah origin ataupun kita panggil asalan dan ditandakan dengan sifar. Baik, katakanlah kita ada satu sengat pada paksi X, katakanlah 3. Okey. Kalau kita convert kepada koordinat, kita tulis sebagai 3, 0. Di mana 3 ni adalah X, 0 ni adalah Y, iaitu XY. Begitu juga katakanlah kita ada sengat pada paksi X, pada sumbu X, katakanlah di sini ialah negatif 3. Jadi, cara nak convert kepada bentuk koordinat kita tulis sebagai negatif 3, 0. Di mana di sini adalah X negatif 3 dan Y-nya adalah 0. Jadi kita boleh rumuskan, kita simpulkan bahawa pada paksi X, Y adalah 0. Y 0. Baik, katakanlah kita nampak pula satu sengat di paksi Y, katakanlah di sini ditandakan sebagai 4. Maka koordinatnya ialah 0, 4. Okey, itu cara kita tulis koordinatnya. Dan katakanlah di bawah ni, katakanlah ada di sini ialah negatif 5. Maka koordinatnya ialah 0, negatif 5. Di mana 0 adalah X, negatif 5 adalah Y. Jadi kita boleh rumuskan pada paksi Y, X dia adalah 0. Jadi kita simpulkan sekali lagi bahawa pelajar kena ingat pada paksi X, okey, Y 0. Pada paksi Y pula X 0. Ingat dua perkara itu saja. Dan benda ini kita boleh guna untuk kita melakar satu graf fungsi linear. Katakanlah kita ada graf, kita ada fungsi linear fx sama dengan 2x tambah 4. Okey, bagaimana kita nak lakar graf fungsi linear ini? Cukup kalau fungsi linear kita perlu dua titik sahaja. Kita gunakan konsep pada paksi X, Y 0, pada paksi Y, X 0. Itu adalah salah satu cara lah bagaimana untuk melakar graf bagi fungsi linear. Fx ni sebab dia adalah fungsi maka kita tulis fx. Tapi kalau pelajar nak tulis Y pun tak ada masalah lah. Kadang-kadang ditulis sebagai Y sama dengan 2X tambah 4. Tapi sebab kita dah tahu dia fungsi, lebih baik kita tulis fx. Jadi cara nak melakar graf fungsi linear ialah kita buat macam ni. Okey. Pada paksi X. Okey, paksi X apa 0? Y 0. Jadi kita buat Y sama dengan 0. Okey. Dan kita masukkanlah. Okey. Y, fx ni ialah Y. Kita masukkan kat sini, dekat fungsi ni. Y 0. Jadi 0 sama dengan 2X tambah 4. 4 positif pergi sebelah jadi negatif. Negatif 4 sama dengan 2X. Jadi X sama dengan 2 darab pergi sebelah jadi bagi. Negatif 4 bahagi 2. Jadi X sama dengan negatif 2. Jadi kita plotkan mana X negatif 2. Okey, X negatif 2 katakanlah di sini. Di sini negatif 2. Okey, itu pada paksi X. Sekarang kita lihat pada paksi Y. Okey. Jadi pada paksi Y. Paksi Y apa 0? Paksi Y X 0. Okey. Jadi X dia sama dengan 0. Jadi kita masukkanlah X 0 dekat fungsi ni. Jadi Y sama dengan 2 darab X 0. Ini maksudnya darab. 2X ni maksudnya darab. 2 darab 0 tambah 4. 2 darab 0 tambah 4 ialah 4. Jadi kita tandakanlah dekat paksi Y. Y 4. Katakanlah di sini Y 4. Jadi kita ambil pembaris. Kita sambungkan sajalah. Kita sambungkan macam ni.
Ini dia graf bagi fungsi linear dan kita labelkan sebagai y sama dengan 2x tambah 4, atau nak tulis fx 2x tambah 4 pun bolehlah. Kalau fx, maka sini kita kena tulis fx. Jadi fx sama dengan 2x tambah 4. Jadi itulah cara-cara untuk melakar satu graf fungsi linear. Untuk makluman pelajar, fungsi linear, x, pemboleh ubah x dia, kuasa tertinggi dia adalah 1. Ini maksudnya x kuasa 1. Bila kuasa 1 je, dia adalah linear. Sama ada dia condong ke kanan ataupun dia condong ke kiri macam ni. Itu graf dia. Ini condong ke kiri, ini condong ke kanan. Jadi sekali lagi fahamkan konsep pada paksi x, y kosong, pada paksi y, x kosong. Jadi kita lanjut dengan subtopik kita, materi pembelajaran kita hari ini, iaitu bagaimana untuk kita melakar graf fungsi linear bagi nilai mutlak. Ini dia. Jadi kita pergi kepada contoh satu. Kita ada satu fungsi nilai mutlak 2x tolak 1. Jadi untuk melakar fungsi linear bagi nilai mutlak ni, kita ada 4 cara sajalah ataupun 4 langkah. Jadi perhatikan langkah-langkah yang cikgu akan buat ini. Jadi yang pertama, seperti biasa kita buat pada paksi x. Tadi paksi x apa kosong? Ingat balik paksi x apa kosong? Terbalik, y kosong. Jadi masukkan dekat fungsi fx ni ialah y. Jadi kosong. Sama dengan 2x tolak 1. Kalau dulu ingat tak persamaan nilai mutlak yang cikgu ajar? Kalau ada 2x, nilai mutlak 2x tolak 1, di sini ada nombor, kita kena buat macam ni. Sekejap ya. Cikgu ambil kertas sekejap. Untuk fungsi nilai mutlak yang ada nombor atau pemalar. Ingat lagi, iaitu kalau katakanlah kita ada fx, katakanlah dia kasih nilai mutlak ni tadi 2x tolak 1 lah. Kemudian dia kasih nombor, nak selesaikan persamaan ni, 2x tolak 1 katakanlah 3. Ingat lagi cara dia macam mana? Kita buka simbol bagi nilai mutlak ni, 2x tolak 1 kita sama dengan negatif 3, atau satu lagi, 2x tolak 1 sama dengan negatif, kemudian yang sini positif. Jadi 2x sama dengan negatif 3 tambah 1 negatif 2. Jadi x sama dengan negatif 2 bagi 2 negatif 1. Atau 2x sama dengan 3 tambah 1 4. Jadi x sama dengan 4 bagi 2 2. Jadi kita ada dua jawapan. Ingat balik tak ni? Nilai persamaan nilai mutlak dalam bentuk ni. Jadi begitu juga yang ini. Maknanya pada paksi x, tadi y kosong, jadi 2x tolak 1 sama kosong. Jadi sepatutnya kita tulis 2x tolak 1 sama dengan negatif kosong, satu lagi, atau 2x tolak 1 sama dengan kosong. Tapi sebab kosong, dia tidak ada negatif atau positif, dia sendiri. Jadi tak perlulah kita tahu negatif sebab kosong tidak ada negatif. Jadi kita buka dua palang ni, jadi 2x tolak 1 terus sama dengan kosong. Tak ada atau lagi sebab dia tak ada negatif. Jadi 2x sama dengan 1, x sama dengan 1/2 darab bahagi. Kita tandakan dekat paksi x 1/2 setengah. Ini 1, ini 2, mana 1/2? Jadi 1/2 adalah di sinilah. Kita plotkan macam ni. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua kita buat tadi pada paksi x, sekarang kita buat pada paksi y. Paksi y apa kosong? Terbalik. Kalau paksi x, y kosong. Paksi y, x pula kosong. Kita ambil x kosong. Jadi kita masukkan x kosong dalam fungsi ni. Dimasukkan dekat sini 2x, 2 darab kosong. Jadi fx ni adalah y. Jadi y sama dengan 2 darab kosong tolak 1. Jadi x kosong ni masukkan dekat sini, 2 darab kosong. 2 darab kosong kosong. Kosong tolak 1 jadi negatif 1. Jadi sekarang kita tandakan y negatif 1. Dekat mana y negatif 1? Sorry. Cikgu silap. Semula ya. Kita masukkan x sama kosong dalam fungsi nilai mutlak tu. Maksudnya fx ialah y. Kita ada palang tu, sorry. Jadi kita masukkan 2 darab x kosong.
Okey, tolak 1. Jadi nilai mutlak 2 kali kosong kosong, kosong tolak 1, tolak 1. Dan pelajar kena ingat nilai mutlak adalah jarak. Jadi jarak tidak ada nilai negatif. Jadi kalau dapat negatif kita positifkan dia saja. Jadi jawapannya ialah 1. Jadi kita tandakan y sama dengan 1. Y ni ialah fx. Jadi fx sama dengan 1 adalah di sini. Okey. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, kita tengok yang ketiga. Okey, yang ketiga, sebab dia suruh pelajar lakar antara negatif 1 dengan 2, antara negatif 1 dengan 2. Jadi pelajar ambil yang negatif 1 dulu. Jadi x negatif 1. Jadi bila x sama dengan negatif 1, kita masukkan x negatif 1 dalam fungsi. Jadi y sama dengan 2 darab negatif 1 tolak 1. Okey. 2 darab negatif 1 negatif 2. Negatif 2, negatif 1. Jadi negatif 3. Jadi sekali lagi, nilai mutlak tidak ada negatif. Negatif jadikan positif. Jadi Y 3. Okey, jadi kita dapat X negatif 1, koordinat dia ialah X negatif 1, Y dia ialah 3. Mana negatif 1, 3? Kita plotkan ni negatif 1, ni 3. Jadi dia bertemu di sini, kita plotkan dekat sini. Okey. Dan yang terakhir, langkah yang keempat, kita buat bila x sama dengan, tadi kita ambil negatif 1. Okey, kita ambil yang last 2, yang 2 ni. Jadi bila x sama dengan 2, kita masukkan ke dalam fungsi dia. Jadi masukkan dekat sini, 2 darab 2. Jadi y sama dengan nilai mutlak 2 darab 2 tolak 1. Jadi 2 darab 2 berapa? 2 darab 2 adalah 4. 4 tolak 1, 3. Nilai mutlak bagi 3. Jadi nilai mutlak bagi 3 ialah apa? Nilai mutlak bagi 3 ialah 3 sebab dia dah positif sajalah. Dan koordinat dia ialah x 2, y negatif 3. Jadi kita tulis 2, 3. Okey. Jadi mana 2, 3? Sini 2, x 2, y 3. Y ni ialah fx 3. Jadi 2, 3. Jadi dia bertemu di sini. Okey, dia bertemu di sini. Okey, dan kemudian kita connect, kita sambungkan dia dengan pembaris. Okey, jadi dia buat jadi macam ni dan dia jadi macam ni. Inilah dia graf bagi fungsi nilai mutlak fx, nilai mutlak 2x tolak 1 dan kita labelkan dia sebagai fx sama dengan nilai mutlak 2x tolak 1. Okey. Dan untuk pengetahuan pelajar yang di sini kita panggil bucu. Okey, kita panggil vertex atau bucu. Bucu bagi fungsi ini. Dan juga kalau pelajar perhatikan bahawa untuk graf fungsi nilai mutlak, okey, dia tidak ada graf ke bawah paksi x. Semuanya ke atas. Kenapa semuanya ke atas? Tak ada ke bawah. Dia tak, maksudnya garis ni tak turun ke bawah. Okey, sebab nilai mutlak adalah nilai yang positif. Okey, bukan negatif. Sebab itu grafnya di atas. Okey, kalau tak faham lagi, kita teruskan dengan contoh yang seterusnya, contoh yang terakhir, contoh 2. Okey, kita tengok contoh 2, contoh yang terakhir kalau pelajar yang masih kurang faham. Jadi tadi saya dah beritahu ada berapa langkah? Ada 4 langkah. Jadi langkah yang pertama kita tulis, okey, pada paksi x. Paksi x apa kosong? Paksi x ialah y sama dengan kosong. Jadi mana y? Y ialah fx. Jadi gantikan. Jadi fx kosong sama dengan 4 tolak 2x. Okey. Jadi oleh kerana kosong tidak ada negatif, tidak ada positif, kita buka palang ni, kita tulis dia macam ni. 4 tolak 2x sama dengan kosong. 4 sama dengan negatif, pergi sebelah jadi positif 2x. Jadi x sama dengan 4 bahagi 2, jadi 2. Okey, jadi x sama dengan 2. Dan koordinat dia berapa? Koordinat dia ialah 2, 0. Okey. Koordinat dia ialah 2, 0. Koordinat dia lah. Jadi mana 2, 0? Kita tandakan 2, 0 di sinilah. X 2, X 2, Y 0, Y 0 di sinilah. Ini 2, 0. Dan ini kita panggil bucu. Bucu bagi fungsi nilai mutlak ni. Baik, langkah yang kedua. Apa dia langkah yang kedua? Okey.
Langkah yang kedua pada paksi X, sekarang pada paksi Y. Okey, terbalik. Paksi Y pula apa kosong? X sama dengan kosong. Jadi X kosong ni kita masukkanlah ke dalam fungsi ni. Nak tulis Y pun boleh, nak tulis fx pun boleh. Kalau nak tulis fx macam ni lah. Fx sama dengan 4 tolak 2, 2 darab kosong. Darab kosong. Jadi 4 tolak 2 darab kosong. 2 darab kosong, kosong. 4 tolak kosong, 4. Jadi nilai mutlak bagi 4. Oleh kerana dia dah positif, jawapan dia positif lah. Okey. Dan koordinat dia apa? Koordinat dia ialah 0, 4. Okey. 0, 4. Maksudnya X kosong, X kosong, Y 4. Fx 4. Jadi dia punya kedudukan dia adalah di sinilah. Okey. Itu langkah yang kedua. Dan langkah yang ketiga, kita tengok langkah yang ketiga. Okey, saya tulis di sinilah. Okey, langkah yang ketiga. Okey, sebab dia beri domain antara negatif 2 dan 4. Maksudnya pelajar kena lakarkan graf dari X negatif 2 dan 4. Jadi kita ambil yang bermula negatif 2. Jadi bila X sama dengan negatif 2. Okey, masukkan dalam fungsi. Jadi fx sama dengan nilai mutlak 4 tolak 2. X negatif 2 sini. Negatif 2 darab negatif 2. Okey. Jadi jawapannya ialah nilai mutlak negatif kali negatif positif. 2 kali 2 4. 4 tambah 4 jadi 8. Jadi jawapan dia 8 lah. Jadi koordinat dia berapa? X negatif 2. Fx ni Y 8. Okey, dan kita plotkan. Mana dia negatif 28? Kita plotkan negatif 28 di sini. Okey, di sini negatif 28. Okey, itu langkah yang ketiga dan langkah yang terakhir. Okey, kita buat bila X sama dengan, okey tadi yang mula negatif 2, kita ambil yang 4. Okey, X 4. Okey, kita masukkan dalam fungsi fx sama dengan 4 tolak 2 darab X. X ialah 4. Okey, gantikan saja 4. Jadi jawapan dia ialah 4, 2 negatif 2 kali 4 negatif 8. 4 tolak 8 ialah negatif 4. Jadi nilai mutlak bagi negatif 4. Okey, kita positifkan dia negatif jadi positif. Sebab jarak tidak ada negatif. Maka koordinat dia ialah 4. Okey, dah dapat 4, kita plotkanlah sahaja. Jadi mana 4? Sini 4, sini 4. 4. Jadi di sinilah. Okey, dah siap. Kita sambungkan dengan pembaris. Kita buat macam ni. Okey, pastikan dia melalui semua titik yang telah kita plotkan tadilah. Okey. Inilah dia graf bagi fungsi nilai mutlak fx sama dengan 4 tolak 2x. Dan kita labelkan macam ni. Kita tulis. Jadi inilah fx sama dengan 4 tolak 2x. Baik, itu saja kuliah kita untuk hari ini. Tapi sebelum tu, dalam buku teks, sekejap ya, kita tengok buku teks, muka surat berapa ni? Muka surat tak salah cikgu, muka surat 8. Ni dia. Okey. Dalam buku teks, masa cikgu buat buku teks ni dulu, semasa cikgu tulis dulu dalam contoh 5 ni, okey, cikgu plotkan fungsi nilai mutlak 2x tolak 1 ni, cikgu menggunakan table. Okey, maksudnya sebab domain ni daripada negatif 1 dengan 2, cikgu ambil x negatif 1, kosong, setengah, 1, 2. Okey, cara macam ni pun boleh. Okey, tapi cara macam ni cikgu tak saja sangatlah sebab dia agak complicated. Lebih baik gunakan cara cikgu yang terangkan tadi. Dan untuk contoh 5 ni tak apa, pelajar buka balik buku teks, baca dan tengok. Okey, baca, tengok contoh 5 ni, go through. Jangan go through sini je. Go through kaedah alternatif juga, penyendal kaedah alternatif dan penyendal celik teknologi ni. Okey, kaedah alternatif ni tengok. Celik teknologi ni kalau ada pelajar yang mempunyai software matematik lah, boleh tengok, boleh cuba. Jadi latihan pelajar ialah yang ini Latihan 1.2 dalam buku teks, soalan nombor 2. Okey, sila buat dan hantar. Baik, itu saja kita punya PDPC kita hari ini. Semoga pelajar faham dan kalau kuliah cikgu ni bermanfaat, bolehlah share kepada rakan-rakan yang lain. Baik, itu saja. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.